Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, ya Allah kasihi, yang Allah rahmati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kepada Allah. Malam ni kita dapat menyambung kembali pengajian yang mana kita akan membincangkan beberapa fakta yang dikaitkan dengan kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana kita masih lagi membincangkan perihal kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana kisah Nabi Isa ni merupakan kisah Nabi yang terakhir ya di dalam silibus pengajian kita Isnin malam Selasa. Kalau kita melihat pembelajaran ini, sebenarnya tajuk ini adalah malam ini merupakan malam yang ke-51, iaitu siri yang ke-51, bermula daripada tahun lepas. Kita memulakan pengajian membedah satu kitab yang dikarang oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam salah satu bukunya yang bertajuk Mawaqiful Anbiya. InsyaAllah malam ni seperti yang kita sebutkan, kita akan membincangkan lagi beberapa perkara berkaitan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi sangat elok kalau saya tunjukkan terlebih dahulu senarai semak, senarai semak seperti yang telah pun kita gunakan pada siri-siri sebelum ini. Jadi senarai semak ini boleh didapati pada nota yang pertama yang pernah kita edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi senarai semak ni membantu untuk kita mengikuti pengisian ini dengan lebih teratur. Jadi kita tahu kita dah belajar sampai mana, kita akan belajar sampai pada topik apa. Okey, kalau tengok dekat sini, carta alih ni, apa saudara semak ini, semua sekali kisah Nabi Isa ni ada 17, ada 17 kemusykilan yang kita akan bincangkan. Namun pada 2 minggu lepas, kita telah pun sampai kepada kemusykilan yang kelima. So kita selesai sampai nombor 5. So kita dah sampai nombor 5. So malam ni kita nak bincangkan kemusykilan yang mana? InsyaAllah kita akan bincang nombor 6. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Kita akan bincang 1, 2, 3, 4, 5. InsyaAllah 5 kemusykilan tentang tentang Maryam, tentang ibunya, dan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebab kalau kita sebut Nabi Isa, cerita dia memang tak dipisahkan dengan kisah ibunya. Jadi kisah Nabi Isa ni dia seiring sejalan dengan kisah ibunya, iaitu Maryam alaihas salatu wassalam. Walaupun tajuk pengajian kita ni membincangkan
fakta sebenar di sebalik kisah pada Nabi, tapi kisah Nabi Isa ni dia kena masukkan sekali dengan kisah ibunya, walaupun ibunya bukanlah para Nabi. Okay. Jadi kita mulakan cara kita nak mengikuti pengajaran ini seperti biasa. Kesemua fakta yang kita bincangkan ini semuanya merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi secara tak langsung kita dapatlah memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita akan gunakan untuk kita bincangkan. Okey, ayat Quran itu saya letakkan di dalam nota PowerPoint. Cuma saya minta maaf sebab tajuk ni, modul ini notanya agak berterabur sikit. Maksudnya kejap ada, kejap saya dapat hebahkan, kejap tak dapat hebahkan. InsyaAllah bagi saya waktu untuk saya melihat kembali di dalam Google Drive nota mana yang ada, nota mana yang belum ada. InsyaAllah beri saya waktu untuk saya membuat edaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebab tajuk ni agak banyak sampai siri yang ke-51. Kan dah sampai ke-50. Jadi saya nak kena ambil waktu untuk menyemak lah. Mana yang saya belum edarkan, mana yang telah kita edarkan. Dan satu lagi sebenarnya, nota ni sebenarnya bukanlah nota sebenarnya ya. Sebenarnya saya uh, cuma memaparkan ayat, memaparkan ayat Al-Quran dan juga terjemahan. Jadi sebab kita belajar online, kita belajar di atas talian, jadi sangat baik kalau saya boleh paparkanlah kan ayat apa, surah apa. Jadi kita buat nota yang ringkas saja. Okey, kita masuk kepada kemusykilan yang keenam. Okey, iaitu pembincangan kita adalah tentang bagaimana Maryam alaihassalam telah menghamilkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Bila ia berlaku? Adakah hamilnya Maryam ini mengambil masa yang sama macam manusia lain yang hamil? Adakah Maryam ini dia mengandungkan Nabi Isa ni mengambil masa 6 bulan ke 7 ke 9 bulan? Ya, ini yang kita akan bincangkan. Dan kita akan bincangkan juga di mana tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okay. Rujukan ayat dia, malam ni kita memang akan rujuk surah Maryam. Kesemuanya adalah surah Maryam. Okey, kita akan rujuk surah Maryam, surah yang ke-19, ayat 22 dan 23. Dua ayat yang berada pada muka surat 306. Okey, sambil saya menyebut tentang maklumat surah dengan ayat, maka tolong bantu saya untuk membuat semakan, terutama pada halaman muka suratnya. Okey, jadi mudah untuk kita rujuk nanti. So kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan dan perempuan dah boleh buka dah Quran terjemahan. Supaya Quran kita ni nampaklah kan ada digunakan juga untuk belajar faham Quran tu, bukan sekadar untuk baca, tapi digunakan juga untuk memahami. Okey, ayatnya berbunyi, ayat nombor 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahamalat suhu. Okey, fahamalat suhu. Maka dia hamalat, fahamalat, maka kalau sebut maka ni, huruf fa dekat sini merujuk kepada ada sebelum itu ada peristiwa yang berlaku sebelum ayat 22. Lepas tu terus dia berlaku dengan cepat. Perkataan fa dekat sini merujuk kepada peristiwa yang berlaku selepas satu peristiwa yang dia berlalu dengan cepat. Jadi Allah pun kata maka ini merujuk kepada kemudian dia berlaku dengan cepat. Maryam pun mengandungkan, hamil, mengandungkan hu.
mengandungkannya. Nya dekat sini, hu dekat sini. Nya dekat sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi, perbincangan ayat ini tentang Maryam telah mengandungkan Nabi Isa. Okey. Kemudian apa yang Maryam ini buat? Fantabazat. Lalu dia pun, apabila dia tahu dia dah mengandung, maka dia fantabazat ni maksudnya dia mengasingkan. Intabazat ni, dia mengasingkan diri dia. Bihi dengan kandungannya. Bihi dekat sini, dia merujuk kepada hu tadi itulah. Maka Maryam membawa kandungannya lah. Okey. Ke sebuah makan tu maksudnya makana sebuah tempat qasiyah yang sangat jauh. Qasiyah merupakan satu tempat yang jauh. Untuk apa? Untuk melahirkan Nabi Isa. Okay. Ayat 22 ni, tuan-tuan buat catatan, Maryam sebenarnya ayat 22 ni adalah pengasingan Maryam buat kali yang kedua. Pengasingan Maryam buat kali yang kedua. Pengasingan tu maksudnya dia bawa diri dia jauh daripada orang ramai. Okey, kali pertama yang sewaktu Maryam ini dia letak macam ada satu tabir. Lepas tu tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Jibril. Kita dah sebut pada minggu yang sebelum ini. Kemudian Jibril pun menghamilkan, memberitahu bahawa Maryam nanti akan mendapat seorang anak nama Nabi Isa tu. Jadi itu adalah kali yang pertama. Dia membawa diri jauh daripada orang lain. Jadi apabila dia dah mula mengandung, kita dah belajar sebelum ini macam mana ditiupkan roh. Okey. Jadi dia mengandung. Jadi apabila dia mengandungkan Nabi Isa ni, maka dia bawa diri dia ke tempat yang lain pula. Maksudnya dia mengasingkan diri buat kali yang kedua. Cuma para ulama bincang tempat yang jauh ni di mana. Tempat yang jauh ni di mana? Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama berbeza pendapat lah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dia ada bawa satu riwayat dalam riwayat An-Nasa'i dan riwayat Al-Baihaqi daripada periwayatan Anas radhiyallahu anhu. Kalau riwayat An-Nasa'i daripada Anas, tapi kalau riwayat hadis tu riwayat Al-Baihaqi daripada Shaddad bin Aus. Okey, mereka mengatakan tempat yang Maryam tempat dia akan lahirkan Nabi Isa ini adalah di Baitul Lahm. Baitul Lahm. Baitul Lahm ni adalah kalau kita rujuk dalam sejarah, Baitul Lahm ni dia ada di Palestin. Dia berada di, kalau tuan pernah pergi Palestin, memang kalau kita pergi Palestin, memang tempat yang akan dibawa dalam pelancongan tu adalah Baitul Lahm. Dia adalah satu daerah di sebelah selatan Al-Qudus. Di Palestin lah satu daerah di sebelah selatan. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan dalam kitab-kitab orang Kristian pun memang ada menyebutkan tempat itu namanya adalah Baitul Lahm. Al-Imam Ibnu Katsir memang disebut, dia kata pendapat yang masyhur, turun-temurun dia kata. Dan bahkan orang Nasrani itu sendiri pun memang mengatakan tempat itu adalah Baitul Lahm di sebelah selatan Palestin. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah saja yang lebih mengetahui yang segala-galanya lah. Tapi kalau ikut sejarah, itulah tepatnya. Okey. Ayat 22 ni, kalau dibincangkan tentang uh, bagaimana dia boleh mengandungkan dan dia melahirkan Nabi Allah Isa ni, kita kena tengok dulu ayat yang 23 sekejap. Tengok ayat nombor 23. Okey, ayat 23 kita tengok ya. Okey. Maka apabila dia sampai dekat tempat itu, fa'aja ahl mahadu ila jiz'in nakhlah. Ketika dia hendak bersalin, perkataan faja'aha ni, uh, faja'aha, dan ketika dia hendak bersalin, al-mahadu ila jiz'in nakhlah, maka maksudnya Maryam ni ketika dia dah perut dia dah mula rasa macam apa, berlaku apa, kontraksi, umpama apa tu, macam dah mula rasa tegang-tegang, dah mula rasa nak sakit tu. Okey, kemudian dia pun pergi ke mana, al-mahadu ila jiz'in nakhlah, maka dia bersandar di pangkal sebatang pohon, jiz'in, sebatang pohon an-nakhlah, pohon tamar itu, pohon kurma. Dia duduk di sebatang pohon kurma. Okey, masa ni Maryam berada seorang diri. Okey, ayat ni kita tak akan baca sampai habis sebab sekejap lagi kita akan rujuk kembali ayat ini tapi pada kemusykilan yang lain. Jadi ayat ini kemusykilannya adalah kalau kita baca ayat nombor 22 tadi, Allah kata Maryam ni dia mengandungkan, betul tak, hamil. Betul. Lepas tu, lepas hamil, ayat nombor 23 tadi tu, apa berlaku dekat dia? Dia terus dia macam nak pergi, dia macam nak bersalin dah lah. Iaitu yang dekat al-mahadu ila jir'in nakhlah, sampai kat sini tu. Okey, perbincangannya ialah, okey, Maryam berada di tempat yang jauh itu. Okey, kalaulah dia berada dekat Baitul Laham, no? Okey, berapa lama dia berada dekat situ? Maksudnya dia mengandungkan Nabi Isa ni berapa lama sampai kepada dia nak bersalin tu, dia bersandar dekat sebatang pohon tamar tu. Ini berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang kata dia mengandung macam orang lain mengandung lah, iaitu dalam tempoh 9 bulan. Maknanya dia berada di tempat yang jauh tadi tu 9 bulan. Lepas tu baru dia melahirkan Nabi Isa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata yang dipilih oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ya, dalam kitab yang kita rujuk, yang memang kita sedang pakainya, kitab ni yang sedang kita gunakan dalam rujukan. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sebenarnya ia berlaku dalam keadaan yang sangat cepat. Maksudnya pendapat kedua mengatakan dia tak mengandungkan Nabi Isa macam perempuan biasa yang mengandung, kan. Perlu ambil masa sampai 9 bulan contoh. Lepas tu pula anak pertama, kan, tentulah biasanya lambat ke, kan, berbeza dengan kedua ketiga. Jadi pendapat kedua kata tak, kelahiran Nabi Isa ni dikandungkan dia berlaku dengan saat. Maksudnya dia berlaku dalam keadaan yang sangat cepat. Dia tidak mengandung seperti manusia normal. Macam mana kita boleh kata seperti itu? Apakah cara memahami ayat itu? Okey, para ulama kata dia dekat huruf fa dekat sini. Kalau kita baca dekat
Uh, kalau kita baca huruf fa dekat sini kan, saya dekat sini sekejap. Mana saya nak padam ni? Ni. Tengok dekat huruf fa'aja'aha tu. Fa'aja'aha. Tadi kan fahtamalat. Tadi kan fahamalatuhu. Okey. Kan dia hamil. Dia bawa diri dapat jauh. Lepas tu datang huruf fa pula. Ayat 23 ni fa'aja'aha. Fa dekat sini merujuk kepada ia berlaku dengan cepat. Allah tak guna summa, kemudian. Tapi Allah kata apabila dia dah bawa diri dia yang sedang mengandung itu ke tempat yang kita baca tadi itu, makanan qasiyah tu, fa'aja'aha. Fa'aja' maksudnya dia terus melahirkan Nabi Isa. Dia mula rasa sakit, lepas tu dia bersandar dekat sebatang pohon tu. Ia berlaku sebenarnya dengan keadaan yang cepat. Ini dipanggil macam perkara-perkara yang Allah memberikan keistimewaan kepada Maryam alaihi salatu wassalam. Boleh ke berlaku macam tu lah? Apa pula tak bolehnya? Sebab kalau Maryam, dia boleh apa? Kita belajar sebelum ni kan, Maryam waktu dia kecil, tiap-tiap hari Allah hantar pada dia makanan waktu dia jaga oleh Zakaria, betul tak? Maryam, dia boleh dapat anak tanpa suami. Hanya dengan Allah kata kun fayakun. Maka tak mustahil Allah boleh buat Maryam dalam keadaan dia hamil tanpa perlu mengambil masa yang seperti mana orang biasa menghamilkan. Selesailah kemusykilan itu. Huruf fa dekat sini merujuk kepada dia berlaku dengan cepat. Okey, kalaulah nak cari, kalau kita nak dapat jawapan lagi, betul ke huruf fa kat situ merujuk kepada at-tartib ma'a ta'qibul fawri, maksudnya adakah dia merujuk kepada perbuatan berlaku dengan cepat? Dia nak faham macam tuan-tuan baca surah Al-Adiyat. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Adiyat, surah kuda perang, tuan-tuan akan jumpa Allah banyak guna huruf fa. Macam surah Al-Adiyat kan, Allah cerita tentang kuda yang berlari dengan laju. Jadi selepas kuda berlari dengan laju tu, apa yang berlaku lagi selepas tu, next tu Allah guna huruf fa. Kalau kita baca ayat kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dhabaha, kan, demi kuda yang berlari dengan laju sambil termengah-mengah dia. Lepas tu Allah guna apa? Falmuria. Lepas tu apa lagi? Fa. Maksudnya, semasa kuda tu berlari dengan laju, peristiwa yang berlaku yang immediately cepat. Apa lagi berlaku? Maka huruf fa dekat situ dapat membantu kepada kita memahami huruf fa dekat ayat fa'aja'aha. Saya harap selesai untuk kemusykilan yang pertama. Okay. Walaupun tak ada ayat yang kata secara jelas, tapi dekat huruf fa tu, itulah jawapan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ini disebutkan oleh pengkaji, penulis kitab ini, almarhum Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi. Okay. Bahkan sebenarnya, bahkan ia juga sebenarnya merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, kita selesai. Jadi kita mulakan terus kepada kemusykilan yang ketujuh. Saya harap tuan jelas ya untuk perbincangan itu. Okey, rupanya ada pen ya. Kejap. Saya tak guna pula pen ni. Cari nak garis ni. Okey. Saya test bawah. Okey, jom kita sambung lagi. Okey. Saya tujuh. Okey. Nombor 7. Kenapa kita kata nombor 7? Sebab sambungan daripada siri yang ke-50 lah. Daripada 50.
sambung ke 51 malam ni, tu kita sambung ke muskilannya. Okey, ada perbincangan perkataan fa'aja'aha tu. Yang kita sebut pada ayat nombor 23 tadi. Apa maksud dia sebenarnya? Okey, mudah saja. Saya tak perlu nak pericikan yang lebih lanjut. Tapi rujukan ayat dia ayat 23 lah. Ayat tadi kita baca tadi kan. Fa'aja'ahal makhadu. Bukan fa'aja'ahal makhadu. Ke ayat nombor 23. Kita tengok ayat dia. Dekat ayat dia ni, saya telah letakkan yang saya letakkan bawahnya garis biru tu lah. Okay. Dalam terjemahan tuan-tuan, dia terjemah apa ya? Fa'aja'aha tu. Siapa boleh sebutkan, ada tak dia terjemah apa fa'aja'aha tu? Ada Quran perkata tak? Okay. Fa'aja'aha ni, saya sebutkan apa yang dikupas oleh Dr. Salah Abdul Fattah. Fa'aja'aha ni sebenarnya dia merujuk kepada dia merujuk kepada dua peringkat rasa sakitnya. Okey. Maryam alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca ayat ni macam, maka ketika dia hendak bersalin, maka rasa sakit untuk melahirkan anak tu. Maksudnya fa'aja'ahal ni dia merujuk kepada mula-mula dia mula rasa macam apa perempuan panggil apa? Apa tu? Kontraksi. Dia rasa macam perut tu dah mula rasalah kan. Lepas tu peringkat yang kedua adalah merujuk kepada dia nak melahirkan Nabi Isa tu, yang menyebabkan kerana dia sakit tu kan, dia sakit sangat tu. Lepas tu ketika dia melahirkan Nabi Isa tu, yang dia pergi dekat jiz'in nakhlah tu, al-makhudu ila jiz'in nakhlah. Okey, jadi fa'aja'ah ni mudah je. Dia fa'aja'ah ni dia merujuk kepada dua peringkat. Okey, dua peringkat al-makhudu ila jiz'in nakhlah ni. Jadi fa'aja'ah ni mudah macam ni lah. Maksud dia fa'aja'ah ni peringkat yang pertama, dia datang masa tu perut dia dah mula rasa perut dia dah mula rasa sakit. So dia datang kali pertama kepada apa? Al-makhudu ila jiz'in nakhlah. Maksudnya fa'aja'aha ni dia ikut asalnya perkataan ja'aha, dia telah datang. Tapi kat terjemahan ni kita tak tulis ketika dia telah datang ke sebatang pohon tamar tu. Tapi fa'aja'aha ni kita boleh kata macam inilah mudahnya. Mana fa'aja'aha ni adalah kalimah yang merujuk kepada dua peringkat Maryam, dua peringkat ataupun dua keadaan Maryam. Dia pergi dekat pangkal sebatang pohon tamar tu. Peringkat pertama, masa dia mula-mula dah rasa, dia rasa macam dia nak bersalin dah. Tu cara dia bersandar tu. Okey. Peringkat yang kedua adalah peringkat yang berbentuk apa? Dia dah macam maksudnya dalam peringkat dia macam dah dia waktu dia nak bersalin tu, dengan perasaan dia untuk dia mudah diberi bersalin ke, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia harap. Maksudnya Fajar tu dia bermaksud juga peringkat kedua dalam keadaan dia sedang kritikal, dalam keadaan dia dah memang dah nak melahirkan Nabi Isa tu lah. Itulah Fajar. Saya harap boleh faham lah kot. Fajar tu. Ini
disebut oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Maknanya dia nak kata fa'aja'ah tu merangkumi dua makna. Makna pertama, dia pergi masa mula-mula nak sakit. Makna kedua, merujuk kepada ketika masa dah klimak, dia dah nak melahirkan Nabi Isa tu, dengan membawa sekali perasaan apa? Membawa sekali perasaan macam perasaan yang dia sakit, lepas tu dia harap dia dapat melahirkan Nabi Isa itu. Nanti kita akan tengok apa di antara ucapan Maryam alaihissalatu wassalam. Okey. Selesai yang itu, saya harap boleh faham. Okey, kita lanjutkan terus kepada kemusykilan yang ketiga. Kemusykilan ketiga lah, tapi jadi nombor 8 malam ni. Kita gabungkan. Ibu-ibu faham. Okeylah, ibu faham. Okey, alhamdulillah. Okey, nombor 8. Kenapa Maryam minta nak mati? Sebab masa dia nak melahirkan Nabi Isa ni, dia minta mati. Kenapa disebut macam tu? Dia tak boleh terima takdir Allah ke? Dia nak melahirkan Nabi Isa. Dia merungut. Kenapa? Okey. Ibu-ibu dah akan faham lah sakit tu macam mana kan? Okey. Kita tengok ya. Apa ayat yang dia minta tu? Ayat yang Allah sebut tu. Kita tengok ya. Okey. Ayat 23. Muka surat 306. Yang saya telah gariskan pada ayat tu. Dia berkata, faqalat. Saya tunjukkan dia punya salah. Saya tunjukkan laser point. Nampak tak? Dia kata, qalat, dia berkata, Maryam berkata, ya laitani, alangkah baiknya lah jika aku ni mitu, mati, dia kata, qabla hadha, sebelum ini. Maksudnya dia kata apa? Dia kata sebelum aku, dia kata alangkah baiknya lah kalau sebelum berlakunya peristiwa dapat anak ni, kalau aku matilah sebelum tu, alangkah baiknya, dia kata. Lepas tu, wa kuntu nasiyam mansiya, dan aku dilupakan oleh orang sampai soalannya macam aku ni orang tak ambil kisah pun, orang tak sembang pun, orang tak cakap apa-apa pun pasal aku, dia kata. Dia kata lebih baik aku macam tu, dia kata. Okey. Jadi ini kalau tak difahami boleh membawa kepada salah faham lah. Salah faham dari sudut apa? Salah faham ni saya nak kena padam sekejap yang ni. Okey. Salah faham membawa maksud Maria macam merungut ke dan sebagainya. Okey. Kalau ikutnya ulasan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata ayat ungkapan Maryam tu kenapa dia minta mati dalam peristiwa itu, sebab kita tahu apabila Maryam melahirkan anak tanpa suami, nanti orang akan kata, betul tak? Akan menyebabkan berlaku fitnah, orang akan tohmah. Jadi Maryam ni dia tak naklah dia ditohmah. Okey, orang kata dia bukan. Itu sebab tu dia minta kalau boleh dia mati sebelum itu. Okey, jadi pendapat Ibnu Katsir kata dalam ayat ini mengandungi dalil dibolehkan mengharapkan mati di saat terjadinya fitnah. Maksudnya, contohlah kalau macam zaman sekarang ni kan, kita risau sangat zaman fitnah ni zaman akhir zaman ni kan macam-macam berlaku menyebabkan agama kita, iman kita tergugat ke, kan kita akan berada dalam keadaan yang boleh mengguncangkan ketakwaan kita ke, kan kita tak tahan dengan fitnah sekarang yang berlaku ke, takut kita sekali ikut arus perdana ke, kan. Maka ayat ni menjadi dalil kita boleh untuk minta Allah matikan kita, kata Ibnu Katsir, supaya iman kita tak rosak. Supaya dengan zaman sekarang ni kan zaman ialah macam-macam berlaku, jadi takut nanti hilang peribadi kita, hilang jati diri kita sebagai seorang Islam kan. Sebab mungkin environmentnya macam tu.
Kita pula seorang, kita tak ramai. So menyebabkan nanti kita terikut. Jadi lebih baik Allah matikan kita sebelum kita terjerumus dalam fitnah. Itu yang diulah oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir kata, kenapa fitnahnya? Kerana Maryam mengetahui dia akan diuji, dia akan dicuba dengan Allah dengan anak yang dilahirkan ini. Jadi orang kata Tomah, lepas tu dia minta mati. Itu alasan pertama. Bukan bermaksud Maryam dia tak bersetuju untuk Allah memberikan anak tu. Sebab sebelum ni kita tak jumpa pun. Yang Maryam dia kata dia tak nak, nanti orang kata apa, tak ada pun. Kan? Sebab itu dia dia bawa diri dia ke tempat yang jauh tu. Okey. Pendapat yang lain, kalau baca ulasan Dr. Salah, dia kata sebenarnya, dia kata sebenarnya ini adalah satu perkara yang normal yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang bersalin. Normal tu maksudnya apa? Maksudnya macam tak salah lah. Maksudnya ia lebih kepada itulah ciri lemahnya manusia. Maryam ni, tuan-tuan kena ingat ya, Maryam ni dia lahir bukan ke hospital tau. Bukan ada induce ke, nak dicucuk dulu ke, bukan ada doktor kiri kanan dia, bukan ada alat-alat yang moden. Satu, kita kena duduk di tempat Maryam. Pak Maryam alaihissalam, betul tak? Lepas tu pula, dia seorang diri. Kan, tak ada alat perubatan, mesin sebagainya. Lepas tu pula, dia tak ada pengalaman melahirkan anak macam mana. Kalau orang dah melahirkan anak dah kali ke-3, ke-4, ke-5 kan, dia dah tahu dah. Kan perut tu kalau rasa kerah macam ni, kan dah buka je berapa, dah tahu nak buat apa, dah boleh agak dah. Kan? Buat dari pengalaman anak pertama, kedua. Maryam ni dia tak ada, bayangkan. Dia tak ada pengalaman, duduk seorang-seorang, tak ada alat, tak ada apa. So macam mana dia nak macam mana perasaan dia? Cuba ibu-ibu boleh bayangkan, betul tak? Perempuan boleh bayangkan dia dah melahirkan anak, macam manalah Maryam tu. Jadi kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata ucapan seperti ini adalah ucapan yang kita kata yang boleh diterima oleh manusia lain. Kalau ucapan bentuk sakitnya kan orang cakap, ya Allah sakitnya, payahnya, betul tak, nak kena push, suruh nak bersalinkan. Bukan maksud kita cakap, aduh sakitnya kan. Bukan bermaksud kita marah Allah menyebab kita dapat anak tu. Orang pun dia tahu macam mana. Jadi itu adalah ulasan yang kedua yang diulas oleh Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Bayangkan tuan-tuan nak melahirkan anak. Walaupun seorang manusia yang mulia, tetapi dia tidak dapat lari daripada kesakitan melahirkan seorang anak tanpa ada siapa di sekeliling dia. Okey, itulah dua justifikasi. Satu kita bawa dari sudut ulasan Ibnu Katsir, satu lagi dari sudut ulasan itulah keadaan perempuan yang nak melahirkan anak. Orang lelaki tak pernah. Cuma orang lelaki semua boleh sebut je lah kan. Okey, boleh doa, boleh zikir. Boleh kata push lagi kan. Perempuan tu je tahu macam mana. Tambah lagi kalau anak tu besar. Pada kecil emaknya, anak tu besar 4 kilo ke. Okay. Kita teruskan ya. Boleh faham kot sebab dalam ikut misi ni ramai perempuan. So senang nak cerita. Kalau lelaki ni mungkin susah sikit lah. Okey. Boleh saya teruskan lagi ya? Okey. Kemusykilan nombor 9. Nombor 9 ni pula, selepas Maryam melahirkan Nabi Isa tu, ada satu suara tau yang macam bercakap dengan Maryam di sebelah satu sungai. Suara siapa tu? Sedangkan sebelum ni tak ada siapa-siapa sekeliling dia. Jadi siapa yang menyuruh dia? Okey, jadi nak dapatkan maklumat
kemusyawaratan nombor 9 ni, kita kena tengok ayat dia dululah. Ayat 24, 25, 26 surah Maryam, muka surat 307 kita dapatkan dulu maklumat yang menyuruh itu siapa. Mana ayat kata ada seruan tu. Okay, ayat 24 ada jawapannya. Fanadaha min tahtiha. Lalu dia itu telah diseru dari tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah. Jadi perkataan fanadaha ni siapa? Fanadaha. Ni siapa ni sebenarnya yang menyuruh dia ni? Dia diseru. Siapa yang menyeru tu? Itulah perbincangan kita. Okay. Yang menyeru tu, dia kata kepada Maryam, pertama dia kata, Allah tahzani. Dia kata, janganlah engkau berduka cita. Salin seorang-seorang, jauh daripada orang, dapat pula anak dalam keadaan yang tak seperti orang lain. Kan? Tanpa berbapa, jangan kau sedih. Tapi siapa yang cakap macam itu? Okey. Jadi kita dapatkan dulu maklumat dekat ayat tu. Dalam seruan tu ada apa? Pertama dia kata jangan sedih, dia kata qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dan sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu itu ada sebatang anak sungai. Sariyya ni merujuk kepada sungai yang kecil. Anak sungai lah. Maksudnya anak sungai tu Sariyya tu mula-mula tak ada tau. Waktu Maryam bersandar dekat sebatang pohon kurma tu, masa tu kita tak jumpa pun Allah menyebut di tepi dia ada Sariyya. Tetapi kata Dr. Salah, Sariyya ini Allah datangkan setelah Maryam melahirkan Nabi Isa. Ada sebatang anak sungai disebut dengan istilah Sariyya. Okey. Sariyya. Okey. Kemudian, apa lagi berlaku selepas tu? Okay, kita tengok pada ayat berikutnya. Lepas tu, yang menyuruh Maryam ni dia kata, wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Dia kata, goyanglah batang pohon tamar itu. Supaya apa? Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Supaya kalau dah goyangkan batang pohon tamar tu, nanti gugurlah, jatuhlah kepada kamu rutaban, rutab, iaitu buah tamar, janiyya yang masak. Okey. Kenapa Maryam nak goncangkan pohon kurma tu lah? Kan dia baru bersalin, betul tak? Ini ulama kata sebenarnya Allah nak mengajar kepada kita kena ada usaha juga. Walaupun mungkin dia dah tak larat tu, mungkin tangan dia macam boleh letak je lah dekat sebatang pohon tamar tu. Kalau nak goncang pohon tu, ya Allah macam mana nak goncang kan? Allah Ta'ala akan turunkan pohon buah tamar tu daripada pokok tamar itu. Dia kena rutab. Rutab ni dia bukan tamar yang kering tau. Bukan tamar yang dah sempurna masak tu. Rutab ni tamar yang masih lembut-lembut. Daripada isyarat ni para ulama bincang. Bila Maryam ni lahir, pagi ke? Musim apa? Para ulama bincang sebenarnya. Tapi tak apa, itu kita tengok kemudian. Okay. Kemudian, suara yang menyuruh tu pula kata pada dia, fakuli washrobi. Dia kata makan dan minumlah. Washrobi, minum dekat sini, itulah fungsi sebatang anak sungai tadi tu. Minumlah. Makan dan minum. Makan apa? Fakuli tu makan apa? Makan buah tamar tu. Inilah para ulama kata, kalau orang lepas bersalin, elok makan buah tamar. Rutab tu.
Macam Maryam makan. Mungkin untuk tenaga dia. Kan? Wallahu ta'alam. Ini para ulama sebut. Nisbah kepada kisah Maryam tu. Uh, Kalau kita belajar anak sungai tadi, ada yang kata macam melahirkan anak dalam dalam air. Sebab dekat situ ada sungai. Tapi kalau kita bincang tadi tu, Maryam dia tak melahirkan anak di dalam air. Dia bersandar dekat sebatang pohon tamar tu. Tapi dekat tepi dia tu, kat bawah dia tu ada anak sungai. Allah Ta'ala alam lah. Itu kita bincang di surah Ibrah lah. InsyaAllah nanti kita akan bincang panjang tajuk Nabi Isa ni. Dekat slot jejak 25 Rasul. Lepas tu, yang menyuruh dia kata apa? Wa qarri aina. Dia kata, tenangkanlah hati kau ya, daripada yang merusakkan kau. Okey, isunya, siapa yang cakap tu? Okey, patah balik pada ayat tu. Okey, pendapat pertama kata yang menyeru ini adalah Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ada yang kata Jibril. Ada pendapat kedua kata bukan Jibril tetapi anak dia tu sendiri, Nabi Isa. Nabi Isa tu yang tengah bayi dan lepas bersalin tu, lepas dia bersalin tu, anak dia tu yang bayi tu yang cakap dekat Maryam, yang menyuruh dekat Maryam. Jadi pada satu yang betul, para ulama kata, Al-Imam At-Tabari pilih Malaikat Jibril. Dr. Salah pun kata Malaikat Jibril. Bukan. Ikut Tabari dia kata adalah anak dia. Lepas tu, Ibn Salah pun kata, Dr. Salah pun kata macam tu. Sebab apa tahu? Sebab, kalau kita katakan Jibril, macam Jibril tu cerita dia macam jauh sangat. Macam jauh tu maksudnya macam ni. Para ulama kata, kita kena tengok ganti nama. Ganti nama ataupun konteks dalam ayat ni ada kaitan dekat dengan kisah Jibril kenapa? Okey, ini ayat ni nombor 23 kan? 23, 24 kan? Tengok ayat ayat ni 24. Lepas tu dia diseru. Okey, jadi para ulama kata cara nak dapatkan jawapan kena tengok cerita siapa yang paling dekat dengan ayat 24 ni, yang menyeru ni. Jadi kita kena tengok sebelum ayat 24, 23 lah. Okey, kita tengok ayat 23. Jadi kalau kita tengok ayat 23 tadi, kan, kalau tengok ayat 23 tadi tu, cerita siapa? Cerita Maryam. Tengok ayat 23. Cerita Maryam ketika mana dia dah mula nak rasa sakit dan nak melahirkan Nabi Isa. Okey, lepas tu sebelum ayat 23 tengok ayat sebelumnya lagi. Tengok ayat sebelumnya. 22 lah kan? 22. Tengok ayat 22. Sekejap saya padam di sana, bulat-bulat ni. Okey. Kalau kita baca dekat konteks 22, cerita siapa ni? Cerita mengandungkannya. Lepas tu pula, kandungannya. Maknanya ceritanya adalah tentang Nabi Isa. Bab mengandungkan Isa. Betul tak? Jadi para ulama kata, watak yang paling dekat dengan ayat 24 yang menyeru tadi itu adalah watak Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lah sebenarnya orang yang menyeru Maryam tadi supaya goyangkan pohon tamar tu. Lepas tu janganlah bersedih. Lepas tu ada sebatang anak sungai, minumlah, makanlah. Adalah Nabi Isa. Bukan Jibril. Sebab apa? Sebab cerita Jibril, dia bukan berada pada ayat yang paling dekat dengan 24. Ingat tak kisah Jibril? Kan kita sebut tadi. Okay, kisah Jibril, dia berada pada ayat yang jauh lagi 22 tu. Bila ayat dia pasal Jibril tu? Kita tengok ayat dia. Ayat dia. Tengok cak ya.
Ayat dia surah Maryam kan? Kita kena tengok surah Maryam. Ni surah Maryam, nampak tak? Jadi ayat 20, kita tengok ayat-ayat 21 lah. Betul tak? Kalau kita baca dekat ayat 20, ayat 16 sampai 21 surah Maryam, di minggu lepas kita dah sebut, kita akan jumpa watak pasal Jibril. Tengok ayat pasal Jibril ni. Ingat tak ayat 17 kan? Allah hantar Jibril ruhana menyerupai manusia. Lepas tu Maryam pun jawab balik, janganlah apa-apakan dia. Okey, ayat 18. Ayat 19, Jibril kata, aku ini rasul daripada Tuhan kamu. Ini pasal Jibril. Lepas tu Maryam jawab balik ayat 20. Ayat 21, Jibril kata, Allah nak buat semua ni mudah je. Betul tak? Jadi cerita Jibril tamat dekat ayat 21. Sedangkan menyuruh tu ayat berapa? 24. Nampak tak? Lepas ayat 21, 22. Ya. 23. Faham tak? Kena faham macam dia. Jadi para ulama kata, bukan Jibril. Kerana Jibril, watak dia dah tamat dekat ayat 21. Sampai kat sini. Jadi, watak yang paling dekat dengan ayat 24 yang seruan tadi itu mestilah watak ayat yang sebelumnya lah. 23 dan 22. Faham tak tuan-tuan perempuan? Itu cara nak mendapatkan jawapan dia. Jelas Okey, saya harap tuan-tuan faham. Okey. Okey, kita teruskan. Satu lagi boleh ya? Lepas tu kita tamatlah. Yang panjang-panjang sangat. Dah tengah malam dah kita ni. Okey. Okey, kemusyrikan 10 lah sekali ya. Ini yang terakhir lah. Terakhir adalah saudara Maryam. Maryam ni dia saudara Harun. Maksud dia adalah Maryam ni orang kata dia adalah saudara Harun. Harun yang mana ni? Harun Nabi Musa tu ke? Ataupun Harun yang mana? Boleh menyebabkan orang salah faham. Jadi kita tengok ayat dia. Ayat dia kita ambil ayat 27 dengan 28. Ayat ini cerita Maryam waktu dia bawa Nabi Isa tu nak balik ke rumah, nak balik ke kampung dia, orang kampung dia terkejut tengok Maryam bawa bayi yang sedang didukung tu. Jadi mereka katalah dekat Maryam ayat 27 tu, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian dia Maryam membawa pulang kepada kaumnya dengan dukung anaknya. Kaum dia cakap apa? Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka menempelak Maryam. Tapi mereka tak cakaplah secara ayat direct. Mereka kata, Maryam, engkau ni telah buat satu kemukaran yang besar tau. Tapi dia tak cakaplah Maryam buat apa. Tapi dia kata, engkau ni buat sesuatu yang fariya ni. Benda sesuatu yang kemukaran yang besar ni. Kan? Lepas tu, ayat 28, dia katalah, Ya ukhta Harun. Nampak tak ada kat sini? Perkataan Harun. Dia kata, wahai saudara perempuan Harun. Dia kata, bapa engkau orang baik-baik tau. Mak engkau orang yang baik. Faham tak? Mereka nak kata bahawa kenapa engkau ni tak macam mak dan bapa engkau. Tapi mereka panggil Maryam dengan istilah saudara Harun. Jadi Harun ni siapa? Tuan-tuan tahu tak? Ayat ni menjadi salah satu tomahan orang-orang bukan Islam, terutama orientalis, untuk kata, tengok Quran ni, tak logik. Dia kata, Quran ni salah fakta, salah sejarah. Sebab apa salah sejarah? Sebab orientalis ingat, Harun dalam ayat ni adalah Harun yang zaman Nabi Musa. Sedangkan Nabi Isa tu, Nabi yang last sekali sebelum Allah utus Nabi Muhammad. Kan jarak masa dia jauh. Jadi ada orang faham Harun dekat sini Harun Nabi Musa tu. Jadi orang talis, hatakan orang Kristian pun
mereka cuba mempertikaikan maklumat Harun ni. Sebab mereka duk ingat Quran ni salah fakta. Quran ni macam tak kena sejarah jauhnya zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Isa tu. Inilah kemusykilan kita bincang. Nak tahu tak jawapan dia apa? Harun ni siapa? Okey. Ada dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata macam ni. Suatu hari Nabi pernah hantar Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang duta Nabi, pergi dakwah dekat Najran. Al-Mughirah ni dia pergi dakwah dekat Adi Najran, maksudnya orang Kristian. Waktu dia pergi dekat sana, penduduk Najran dekat Yaman tu, mereka tanya dekat Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tanya, bukankah dalam ayat korang ni kan ada ayat wahai perempuan Harun, kan? Maksudnya mereka nak mempertikaikan Quran tu, dia buat satu isu, dia kata dekat Al-Mughirah. Dia kata, Al-Mughirah, bukankah korang semua baca Quran dekat ayat ini wahai perempuan Harun? Okey, lepas tu penduduk Najran tu kata dekat Al-Mughirah, sedangkan kamu semua tahu zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Isa. Maksudnya mereka nak kata, macam mana Quran korang boleh kata Maryam itu saudara Harun, sedangkan jauh dengan zaman Nabi Musa. Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia tak tahu nak jawab apa. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Sebab tu dia kata dalam hadis tu, hadis sahih, riwayat Muslim dan juga riwayat Ibn Hibban, dia kata apa? Falam adri ma aruddu alaihim. Dia kata Mughirah kata apa? Aku tak boleh nak jawab soalan tu. Dia kata, aku baliklah Madinah. Dia kata, masa aku sampai kat Madinah, aku ceritalah kepada Nabi soalan orang-orang Kristian di penduduk Najran tu. Lalu Nabi pun jawablah, kau tak habaq ke dekat mereka? Annahum kanu yusammunal bil anbiya'i was salihina qablahum. Nabi nak kata macam ni. Nabi nak kata orang-orang dulu ni, kalau mereka nak bagi nama anak ke, mereka akan guna nama para nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi nak kata, memang namanya Harun, tapi Harun dekat situ bukan Harun Nabi Musa. Sebab orang-orang di zaman Bani Israel, macam zaman Nabi, masa zaman Maryam tu, kan, mereka akan suka namakan anak mereka guna nama Nabi-Nabi sebelum mereka. Jadi, sebelum zaman lahirnya Nabi Isa, kan sudah ada zaman Nabi-Nabi sebelum tu. Jadi orang-orang di zaman Nabi Isa tu suka namakan anak dengan nama-nama Nabi. Jadi mereka pun gunalah nama Harun, letaklah bagi pada salah seorang keluarga Maryam. Adik kandung lelaki dia tu namakan dia Harun. Memang namanya sama tapi bukan orang yang sama. Nama dia je ambil nama sama. Sebab orang dulu suka guna nama Nabi. Contoh, kan, kita bagi nama anak tu Musa. Ada orang nama Musa. Logik ke nama anak kau Musa? Musa yang mana? Macam itulah jawapan dia. Okey, jelas dekat sini. Jadi kesimpulan dia, Maryam juga ada adik-beradik lelaki namanya Harun. Harun dekat situ adalah Harun lain, bukan Harun saudara Nabi Musa yang ikut Nabi Musa pergi dakwah kat Firaun tu. Kenapa orang boleh keliru? Kerana bapa mereka nama sama. Okey. Dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran yang kita baca dalam Quran tu, itu adalah cerita Nabi Isa, keluarga Nabi Isa, iaitu keluarga Imran. Keluarga Imran dekat situ, surah Ali Imran kan. Memang nama bapa Maryam namanya Imran. Namanya Imran. Dan Nabi Musa, bapa dia pun nama Imran juga. Tapi Nabi Musa nak tahu bapaknya nama Imran kena rujuk dalam hadis Isra' Mi'raj.
Suatu Isra Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Musa. Nabi kata, aku jumpa Musa bin Imran. Jadi orang pun tersalah. Daripada ingat Maryam ni dengan Nabi Musa ni macam adik-beradik. Sebab adik-beradik sama nama Harun. Rupanya tidak. Itulah kemuskilannya, tuan-tuan. Habislah kita malam ni. Habislah lah. Okey, setakat ni ada soalan tak? Fahim tu. Boleh faham tak? Okey. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan mungkin siri terakhir kita akan bincang. Ya. Kita akan bincang siri terakhir buku ni. Maknanya siri ke-52 minggu depan kita kena tamatkan. So kita akan bincang bermula daripada nombor 11 ya. Kenapa Nabi Isa tu Allah hantar kat Bani Israel? Dia kan dikaitkan dengan Nasrani. Kita akan bincangkan. Lepas tu, macam mana Nabi Isa boleh mencipta burung? Kita akan bincangkan. Lepas tu, kenapa pendukung setia Nabi Isa tu nak tengok makanan dari langit? Okey, nanti kita akan bincangkan. Jadi minggu depan tu, kita akan bincang lebih kurang ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan bincang 7 kemuskilan. Jadi minggu depan ni mungkin nak kena beri tumpuan yang lebih lah. InsyaAllah. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. So esok kalau tuan ada kelampangan pagi, saya jemput untuk bersama dengan kita ada tadabbur ringkas surah An-Nazi'at jam 9 pagi, anjuran jamaah ahsanu amala. So dijemput semua untuk ikuti perbincangan yang selanjutnya. Kalau tak ada apa soalan, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama.